Allah. Allah Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang mencipta alam ini dengan sebaik-baik penciptaan, Tuhan yang mentadbir alam ini sebaik-baik pentadbiran, Tuhan yang mengatur alam ini sebaik-baik percaturan. Alhamdulillah, pada malam ini antara maghrib dengan isya, setelah mana kita solat maghrib secara berjemaah yang diajar dan dianjurkan oleh al-Islam dan ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini insya-Allah tibalah giliran saya untuk sama-sama berkongsi ilmu menggunakan kitab As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pedoman. Betul eh? Semua ada. Baik, Sirah Nabawiyah ini dihimpunkan atau dinukilkan oleh seorang ulama, Dr. Mustafa Shibai, seorang ulama daripada bumi Syria, yang mana beliau ini menghimpunkan ini seperti tesis yang diajar kepada para penuntut ilmu di universiti. Jadi maknanya pengajian ilmu ini kalau lihat dalam kitab, memanglah kitab dia banyak tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila konsep tesis ni dia lebih tersusun lah, dan dia mempunyai tujuan dan matlamat apa yang hendak disampaikan. Macam kita buat kertas kerja ataupun proposal, kita ada apa, objektif, matlamat kan, strategi. Jadi begitulah juga kitab yang ada pada tuan-tuan sekalian, Sirah An-Nabawiyah Durusun Ibar, Sirah Nabi Muhammad SAW, pengajaran dan pedoman. Pertama sekali kalau kita lihat di dalam kitab ini, ia akan meletakkan apakah keistimewaan pelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan lepas saya kongsi sampai mana dah? Nombor 2. Kalau boleh kitab, sebab saya ni banyak orang minta pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan tempat-tempat yang yang permulaan saya suka untuk menganjurkan baca kitab ni, sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih kurang ada 3 ke 4 tempat ajar kitab ni saja. Esok pagi Bidayatul Hidayah dekat Sungai Buloh. Lepas tu lusa di mana? Di apa? 10 Budiman. Kitab ni juga. Jadi banyak sangat. Saya minta penduduk sinilah, orang sinilah yang tanda sampai mana dah. Kalau saya rasa baru-baru juga kita start. Jadi rasanya kejap. Nombor apa? Muka surat 7. Muka surat 7 apa dia punya ni? Sebab ni buku lama saya. Keistimewaan peristiwa bukan. Prakata lagi. Kalau prakata sudah tu selesai tu. Prakata ni kita ambil. Okey, baik. Apa dia? Saya membahagikan perbincangan ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ikut sama saya. Kita hadir diri dengan niat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wal muzakarata wat tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah
wal istifadah wal hatha ala tamassuki billah wa bi sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Itu niat sama-sama kita baca tadi. Dia bukan doa. Niat ni maknanya seperti mana kita solat, niat itu rukun. Jadi dalam menuntut ilmu pun bagaimana Nabi SAW bersabda, amal a'malu bin niat, sesungguhnya setiap perbuatan itu perlu dengan niat. Jadi dengan menuntut ilmu pun perlu ada niat. Hatta kita membeli rumah, apa niat kita beli rumah? Beli kereta, apa niat kereta? Maknanya semua perbuatan apabila didatangkan dengan niat dapat ganjaran dengan apa yang diniatkan. Sebab itulah mazhab Syafi'i meletakkan solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat isyraq, solat sunat duha. Tapi cuba perasan, sama je, lebih kurang sama je solat sunat taubat dengan solat. Apa bezanya? Apa bezanya solat sunat taubat dengan solat sunat hajat? 2 rakaat sama. Ya, sujud lama tu itu memanglah kita tahu, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aqrabal abdi ila Allah fi halat sujud. Dekat hamba hamba dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu pada waktu sujud. Sebab itulah kita sujud solat hajat, kita sujud solat taubat, kita sujud. Tapi kenapa datangnya istilah solat sunat hajat? Mana istilah datang solat sunat taubat? Kalau kita lihat ni dalam peristiwa lah, dalam sejarah, dalam sirah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin engkau mendoakan aku supaya mataku celik kembali. Matanya buta. Yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu matanya buta. Maka Nabi mengatakan, memang dialog tu panjang sikit lah. Nabi kata, kamu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buta. Mudah-mudahan nanti di hari akhirat kamu akan dicelikkan, dapat melihat. Dia kata, ya Rasulullah SAW, kan elok kalau aku dapat lihat di bumi juga. Nabi kata, sudah bahagian kamu dunia ini buta, nanti di hari akhirat kamu akan lihat. Bijak pula ni. Dia kata, ya Rasulullah, untungnya para sahabat, mana sahabat-sahabatmu yang lain, dapat melihat wajahmu di dunia dan dapat melihat wajahmu nanti di hari akhirat. Lepas tu Nabi pun kata, ya Nabi, ini bijak dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Nabi jam. Nabi tak boleh nak jawab. Allah turunkan wahyu. Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya wahyu Allah SWT suruh pemuda tadi solat sunat 2 rakaat, kemudian tawassul dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ini fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tawassul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna tawassul? Meminta perantara dengan namanya, dengan zatnya, dengan dirinya Nabi Muhammad SAW supaya sembuhkan matanya. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia salat, maka matanya sembuh seperti sedia kala, tidak buta. Di sini Imam Syafi'i meletakkan apa yang minta dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada hajat. Maka di situlah mazhab Syafi'i meletakkan solat sunat hajat. Sama juga solat sunat taubat. Datang kepada seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tak silap saya, riwayat ni Sayyidina Abu Bakar yang meriwayatkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang meriwayatkan. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar paling tak banyak meriwayatkan hadis. Sebab Sayyidina Abu Bakar lebih kepada pentadbiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak terus Sayyidina Abu Bakar ni membantu Nabi dalam pentadbiran. Sebab tu kita jangan cakap para sahabat semuanya salah. Para sahabat bukan semuanya faqih pandai hukum hakam.
Mana ada? Faqih, para sahabat faqih 7 orang je. Yang lain ada lawan, ada yang ketua panglima tentera, ada yang bahagian pengurusan, ada bahagian cucuk tanam, ada bahagian bisnes. Bukan semuanya faqih. Faqih ada 7 je. Sebab tu kalau kita lihat dalam riwayat riwayat imam mazhab, kita akan jumpalah siapa dia yang faqih pada sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqih. Baik. Ketika mana datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku berbuat dosa, inni zanabtu. Inni abdun muznib. Aku hamba Allah yang buat dosa. Maka bagaimana aku nak minta ampun Allah? Nabi kata, wudu, solat sunat 2 rakaat, kemudian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ampunkan dosamu. Maka di situlah mazhab Syafi'i meletakkan solat sunat taubat. Masa Nabi mana ada sebut usalli sunat taubat, usalli sunat ini, tak ada. Tapi di sanalah mazhab telah membuat satu sistem. Nak solat sunat taubat, begini caranya. Solat sunat hajat, begini caranya. Begitulah juga ilmu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita belajar bersama-sama. Perlu ada kita tahu apa dia punya konsep ataupun apa yang hendak disampaikan. Di dalam ayat sesungguhnya Allah SWT berfirman, wa yu'tillah rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Dan setiap yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam syurga, mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah yang amat besar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah di antara mereka itu yang akan dapat masuk dalam syurga Firdausmu, dalam syurga di bawahnya mengalir beberapa sungai. Mudah-mudahan dapat kami masuk di dalamnya, ya Arhamar Rahimin. Baik. Kemudian sahibul kitab, orang kitab ini iaitu Dr. Mustafa Syibai meletakkan pula apa isi yang ada dalam kitab ni. Tengok, dia bagi kepada 2. Saya membahagikan perbincangan ini berdasarkan metodologi berikut. Metodologi berikut. Kalau apa kita ada metodologi ni? Metodologi ni maknanya konsep ataupun apa kita kata, cara pengolahan, cara penyampaian. Dalam bahasa Arab dipanggil uslub. Sebab tu bila kita belajar tentang ilmu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita akan lihat uslub yang pelbagai yang diguna oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu seorang yang dalam media, dalam bahagian dakwah, dia tak boleh kata cara dakwah saya saja betul. Dakwah orang ni tak betul. Yang hari ni mungkin kita tak kata dakwah, tapi kita kata kelompok. Sebab ada orang kata saya punya kelompok paling betul dakwah saya. Ada satu kata kelompok saya paling betul dakwah saya. Sebab tu kalau kita belajar mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah najah. Semuanya adalah kejayaan. Bolehkah kita kata cara Nabi dekat Mekah tak berjaya, lepas tu Nabi pergi Madinah? Boleh? Siapa nak debate dengan lain? Siapa kata cara Nabi tak betul dekat Mekah? Cara Nabi berdakwah rumah ke rumah. Cara Nabi ajak orang pergi duduk dekat dalam Darul Arkam Ibnul Arkam, tak berjaya. Maka Nabi disuruh keluar pergi Madinah, Yathrib, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh solat di satu tempat. Kemudian Nabi lepas solat, Nabi kata, ya Jibril, aina usalli, tempat aku solat ni. Maka Jibril kata, hadhihi ardul hijrah, ini adalah bumi hijrah kamu ya Muhammad.
Lepas tu ada pula pendapat mengatakan, tengok, maknanya cara dakwah Nabi dekat Mekah tak berjaya, maka Allah suruh pergi ke Madinah, naikkan negara Islam. Maka akhirnya keluarlah dua kelompok ni bergaduh. Yang kelompok satu kata tak, cara dakwah rumah ke rumah, ketuk pintu ke pintu, pintu ke pintu, ajak orang pergi masjid. Yang satu lagi tak nak, cara tu cara lama tak berjaya. Sebab tu Allah SWT suruh Nabi pergi Yathrib. Kemudian naiklah piagam Madinah. Naiklah negara Islam yang pertama. Masing-masing mengatakan cara masing-masing betul. Adakah betul cara itu? Adakah boleh kita kata Nabi punya cara jalan ni tak betul ataupun lemah kemudian suruh? Tak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua apa yang Nabi buat semuanya Allah yang wahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Adakah anda nak menafikan ayat ini? Yang anda bergaduh, satu kumpulan kata dakwah kena cara ketuk rumah sampai depan ustaz pun. Ustaz bila nak dakwah, saya pandang dia balik. Nak dakwah macam mana? Ialah dakwah Ustaz, dakwah rumah ke rumah, ajak orang tengah lepak-lepak ni, kita ajak dia. Saya kata, saya rasa pagi saya keluar, pergi surau, pergi masjid, ngajak orang, itu bukan dakwah. Dia pun kata, ya dakwah. Tapi dia tak dapat kemanisan iman. Masya Allah. Kemanisan iman macam mana? Kemanisan iman bila ajak orang kutuk kita balik, orang caci kita balik, tu la ilaha illallah. Syahadat. Kenapa sempitkan dakwah luas? Bukannya dakwah hanya orang ni saja kumpulan yang boleh buat dakwah, orang ni tak buat dakwah, tak. Semua orang buat dakwah. Hatta seorang ibu ajar anak cara makan, itu dakwah seorang ibu kepada anaknya. Dakwah tu kan memberikan jalan kebaikan. Sempit sangat. Kalau ikut dengan jemaah ni baru betul. Kalau yang jemaah ni pula kata tak betul, anda fasyil, anda gagal, anda kena guna hukum. Dan jawapan dia, nasrul ummah wa huwa ismuhu ka ismi wa usmu abi ka ismu abi. Dunia ini akan dibantu oleh seorang. Apabila akhir dunia ini akan berakhir, akan datang seorang yang akan membantu umat ini, dipanggil penyelamat umat. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah Imamul Mahdi Al-Muntazar. Saya tanya dengan kamu semua yang hadir di sini, Imamul Mahdi ikut kelompok mana? Kelompok A ke, kelompok B ke, kelompok C ke, kelompok D? Tak. Imam Mahdi membawa sunnatullah wa sunnatu Rasulillah. Maknanya semata-mata nak mengajak manusia kembali kepada Allah dan Rasul, itulah dakwah yang sebenar. Bukan klaim saya punya jenama, saya punya gelar ni, saya punya jenis, punya istilah, saya punya title, saya punya la. Ini semua haba' mansur. Ini semua menyebabkan pergaduhan. Semua menyebabkan perbalahan. Pergaduhan yang tak sudah, perbalahan yang tak selesai. Masing-masing nak menegakkan kumpulan masing. Apa hasil? Apa dapat? Semua kata cara saya paling betul, cara saya paling betul. Jadi oleh sebab itu, kalau kita pandang pada tilik halus, Nabi SAW menggunakan uslub yang pelbagai. Pegang tu je. Nabi guna uslub yang pelbagai. Uslub tu mana method tadi? Method tadi pelbagai. Kadang Nabi marah, Nabi tegur, suara Nabi. Kadang Nabi dah tak cakap, Nabi diam. Tapi para sahabat tahu Nabi marah. Ada kalanya Nabi SAW tinggalkan. Maknanya macam-macam cara ada. Ada kalanya Nabi SAW tak pergi. Nabi suruh utuskan sahabat Nabi. Maknanya di sini, kalau kita mengambil daripada sirah Nabi SAW, kita akan tengok Islam yang sebenar.
Bukan Islam jenama ataupun Islam istilah ataupun Islam. Tak. Islam. Islam cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itulah Islam. Dan kadang-kadang mungkin dalam satu jemaah tu dia ada cara, maknanya cara yang dibuat oleh Nabi SAW tapi bukan sempurna. Yang ada ni pun sama juga tapi bukan sempurna. Sebab itulah kita manusia umat Nabi SAW, kita kena hidup saling tolong menolong, bantu. Orang Melayu kata kekitaan, bukan keakuan. Bila datang keakuan, itulah sifat Dajjal. Kumpulan aku, ketua aku, raja aku, cikgu aku, sehingga kan dia nampak cikgu lain ada. Dia nampak kumpulan lain tak ada. Allahu Akbar. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ayang Gusuddin, adakah lepas Rasulullah wafat agama ini kurang wahai Omar? Tahu cerita? Lepas Rasulullah wafat, ada orang-orang yang dulunya Islam kemudian murtad. Lalu mereka lari tinggalkan tanah Hijaz tadi, mereka lari ke bumi Yaman. Ini dengar cerita sejarah. Dia pergi lari ke bumi Yaman. Dan ketika mana bumi Yaman tu dilari orang-orang maknanya orang Islam yang murtad tadi lari, ketika itu Rom dengan Parsi sedang kuat. Dia nak lawan orang Islam. Jadi masa dalam perubahan tu, Sayyidina Abu Bakar baru pegang baru pegang tampuk pemerintahan Islam lah, kerajaan Islam. Jadi Sayyidina Umar datang, Ya Abu Bakar, perlulah fikir-fikir yang murtad tu dah lari, tinggalkanlah, tak payahlah fikir. Sekarang ni kita Rom dengan Parsi nak lawan dengan kita. Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, Ya Umar, ajabbarun fil jahiliyah wa khawar fil Islam. Allahu Akbar. Itu jawapan Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu Rasulullah pilih Abu Bakar. Allah wahyu yang gantikan Nabi Muhammad, tak boleh orang lain. Sebab Abu Bakar paling layak. Kenapa? Ni situasi dia. Situasi yang Sayyidina Umar, mungkin di hadapan saya akan kata, ya Sayyidina Umar garang, Sayyidina Umar tegas, betul? Semua dengar cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tegas, Sayyidina Umar garang, kan? Sayyidina Umar dikatakan kalau beliau lalu dekat satu tempat, Rasulullah kata apa? Syaitan akan lari daripada zilul Umar, daripada bayang-bayangan Umar, maknanya laluan Umar, syaitan lari. Punyalah penakut syaitan dengan bayang-bayang Umar. Bukan Sayyidina Umar, bayang-bayang Umar. Agak-agak hebat tau Umar. Mauqif ni menunjukkan siapa lagi, maknanya siapa yang paling layak menggantikan Rasulullah SAW. Apa Sayyidina Bakar kata? Ya Umar, adakah engkau ini dahulu di zaman jahiliah nampak gagah, tapi apabila engkau dah masuk Islam kau penakut? Itu jawapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bila jawab macam tu. Ingat Umar, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya, aku akan teruskan walaupun aku mati sekalipun. Allahu Akbar. Tengok, tu jawapan Sayyidina Abu Bakar persis macam mana Nabi jawab pada atuk Nabi, pada bapa saudara Nabi masa di offer harta, pangkat, kuasa, jawatan, wanita. Ya wahai bapa saudaraku, ya ammi, walau kana syams wada'a fi yamini, kalau matahari boleh diletakkan di tangan kananku. Allahu Akbar. Jawapan Nabi SAW tentang. Sebab tu saya pegang bab ni. Sebab saya dididik oleh guru-guru saya, dipegang bab ni. Selain daripada benda lain, jangan tertipu dengan dakwah kamu. Maknanya dakwah adalah nombor satu. Bukan harta, bukan kuasa, bukan pangkat, bukan jawatan, bukan cinta.
Ini semua boleh gelap mata. Tapi kalau dakwah yang ke depan, yang ni semua boleh ke belakang. Tapi kalau ini semata-mata, saya nak berdakwah sebab saya nak kuasa, saya nak berdakwah sebab saya nak harta, saya nak berdakwah sebab saya nak, anda telah rendahkan apa yang Nabi cakap. Nabi cakap, saya sebut tentang Nabi. Ada siapa-siapa boleh cakap dengan saya? Nabi, bukankah Nabi di offer? Baca sejarah. Nabi di offer harta, Nabi di offer wanita, Nabi di offer pangkat, Nabi di offer jawatan, Nabi di offer kuasa. Tapi Nabi kata, wahai bapa saudaraku, kalau matahari diletak tangan kananku, bulan diletak tangan kiriku, untuk meninggalkan kerja ini, apa kerja? Dakwah. Jangan tinggalkan dakwah. Walaupun kita mengajar hanya seorang, teruskan. Pengajian ilmu tetap kena terus, tak boleh mati. Kalau kita mati, Dajjal datang. Sebab itulah kita ini orang yang memahami ilmu Islam, agama Islam, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak cakap kita sempurna ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh Sahibul Kitab, mengatakan metodologi berikut. Pertama, membincangkan keistimewaan sirah Rasulullah SAW dan faedah mempelajarinya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, nanti bila kita baca tentang keistimewaan sirah Nabi SAW, kita akan nampak hebatnya Rasulullah SAW. Sirah Nabi SAW yang bak kata pepatah Melayu apa? Tak lapuk dik hujan, kang dik panas. Sirah Nabi SAW. Hidup sirah Nabi SAW. Yang kedua, membincangkan sumber sirah dan rujukannya yang sahih. Ini yang mahal. Ini yang kedua ni pun mahal juga. Iaitu membincangkan sumber sirah. Mana datangnya? Saya kata, walaupun dia bentuk dalam bentuk tesis, tapi dia lengkap lah. Maknanya dia apa ya? Dia panggil bahasa Arab dia bidiqah, dengan teliti. Dia tahu apa isi, apa konten nak diletakkan. Sebab tu jangan cakap, alah ustaz ni bawa kitab kecil je. Saya kata, memanglah bawa kitab kecil. Kalau saya mengajar setiap minggu, memanglah saya bawa kitab besar. Ini sebulan sekali, jadi bawalah kitab kecil. Mudah-mudahan cepat khatam. Baik. Yang ketiga, dah. Itu yang pertama. Jadi kita akan bincang. Yang kedua, fiqh sirah. Ia mengandungi 10 bahagian. Dia punya bahagian lah, kan? Kehidupan baginda sebelum diutuskan menjadi rasul, itu mesti tahu. Ada orang cakap begini. Dia kata Rasulullah SAW ni mulia sebab Quran turun kat Nabi ya. Habis tuan, kalau Quran tak turun kat Nabi, Nabi jadi macam mana? Nabi macam Pak Mat dia. Kalam. Apa perkataan ini tuan? Allah bersumpah dengan umat Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran. Boleh tengok ayat Al-Quran. Allah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu. Saya tanya, umurmu tu umur 40 tahun ke umurmu maknanya semasa hidup Nabi? Jadi maknanya tak boleh perkataan tu. Perkataan tu merendahkan zat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Muhammad mulia kerana Al-Quran, kenapa Allah pilih Nabi Muhammad punya bapa namanya Abdullah? Buka sejarah Abdullah macam mana Abdullah semasa baby. Bapa Nabi siapa tahu? Anak-anak. Abdullah siapa? Abdullah Muhammad bin Abdullah bapa Nabi. Masa bapa Nabi hidup, bapa Nabi pernah nak disembelih. Bapa Nabi pernah hendak disembelih, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara bapa Nabi itu sebab nak lahirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau anda Nabi Muhammad mulia sebab Nabi Muhammad turun Al-Quran padanya, anda telah merendahkan kedudukan Nabi SAW. Hati-hati. Saya
berpegang keras kepada orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak, Allah dah ambil dah nyawa bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam awal lagi. Tapi tak, sebab Allah nak bagi tahu sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak? Buka dalam kitab, rasanya dalam ni tak ada. Rasanya tak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir, bapa Nabi tu, bapa Nabi Abdullah, handsome lelaki. Gila-gila lelaki pada perempuan. Oh, ibu kat belakang. Kenapa tu? Tak ada lampu. Baik. Dalam riwayat, ketika mana Abdullah bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dekat jalan, semua wanita semua pandang pada wajahnya. Ingat tak Nabi Yusuf alaihissalam? Ingat Yusuf? Macam mana Nabi Yusuf punya cerita? Nabi Yusuf digilai oleh kan Siti Zulaikha, sehingga kan Siti Zulaikha dikutuk, dihina. Tapi Siti Zulaikha syatirah, lelaki bijak. Siti Zulaikha tak apa, kau mengumpat aku, kau cakap aku gila dengan seorang lelaki, aku kumpulkan kamu dekat satu tempat. Duduk kamu kat sini, jom kita potong membawang gitu. Potong, letak saja pintu sana buka, pintu sana buka. Betul? Supaya nanti aku lalukan Yusuf lalu depan ni. Yang perempuan sini satu, situ satu. Maknanya biarkan tengah ada laluan. Azan dah? Belum. Jadi ketika mana tengah-tengah berbual, biasalah berbual wanita, orang perempuan. Ini cerita, minta maaf, bukan cerita orang perempuannya, cerita. Okey, suruh Yusuf lalu. Nabi Allah Yusuf lalu. Habis cerita semua tutup buku. Pandang Nabi Isa alaihissalam, pandang. Tak sedar rupa-rupanya bukannya potong jari masing-masing. Jari potong. Terputus jari ataupun kena. Ini malakun karim. Apa dia kata? Mahazajul. Apa ini lelaki? Ini bukan lelaki, ini adalah malaikat yang mulia. Itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Begitu juga bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu orang perempuan semua terpandang, tak boleh lepas bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mana bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kahwin dengan Sayyidatina Aminah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ada, saya tak ingat dalam buku ni ada tak, tapi saya kongsi sikit. Ketika mana lalu orang perempuan dah tak pandang dia dah. Tak pandang. Lalu dia kata, perempuan, kenapa tak tengok aku lagi? Dia kata, lelaki. Dia kata, Abdullah, dahulu kami lihat engkau sebab ada sesuatu yang kami lihat pada wajahmu itu macam ada cahaya yang ada padamu. Tetapi apabila kamu sudah berkahwin dengan Sayyidatina Aminah, maka cahaya itu kami lihat ada pada Aminah. Allahu Akbar. Tahu tak cahaya siapakah itu? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah dia cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pindah. Sebab tu dalam riwayat Nabi kata apa? Aku pindah sulbi ke sulbi. Dalam riwayat Nabi kata, aku dipindahkan daripada sulbi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, sampailah kepada bapaku, dan bapaku dan ibuku adalah aku lahir daripada perkahwinan yang sahih. Aku bukan lahir daripada perzinaan, kata Nabi SAW. Tiba-tiba kita terdengar ada satu mulut sumbang dan sumbing mengatakan bapa Nabi SAW belum tentu masuk syurga. Kurang adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keluarga Nabi SAW, bapa ibu bapa Nabi SAW itu digelar sebagai ahlul fatrah dalam ilmu tauhid.
Dalam ilmu tauhid kata al-fatrah apa makna? Maknanya orang yang tak dapat dakwah, maknanya tak ada dakwah padanya, maka itu adalah orang yang terselamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan dengan fatrah. Baik, kedua, kehidupan baginda selepas menjadi rasul sehingga hijrah ke Habasyah. Dengar. Ketiga, kehidupan baginda selepas hijrah ke Habasyah sehingga hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah itu biasa, tapi nanti hijrah ke Madinah. Empat, penghijrahan baginda sehingga kedudukan baginda stabil di Madinah. Lima, peperangan baginda bermula dari peperangan Badar sehingga pembukaan Mekah. Ni kena tengok, kena dengar ni. Cerita peperangan baginda nanti ada banyak tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum solat. Nanti ada hukum solat dalam perang. 6, perkembangan Islam di semenanjung tanah Arab selepas pembukaan kota Mekah. Ni dah pulanglah. 7, kehidupan baginda selepas pembukaan Mekah sehingga kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8, ciri-ciri perundangan Islam di Madinah. Ni nanti kita tengok bagaimana hubungan orang Islam dengan bukan Islam. 9, akhlak baginda serta fitnah orientalis dan missionaries. Okey, 10, pengaruh baginda dari salahnya kepada alam. Itulah dia 10. Yang bahagian pertama 2, bahagian kedua 10. Banyak banyak yabuk. Marhaban bil ghalil, marhaban bi salati ala Allah akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syaraf wa darajatul 'aliyah rafi'ah wa ba'sul maqam al-mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Baik, di hujung itu dikatakan saya mohon sahibul kitab, pengarang kitab, saya memohon kepada Allah SWT agar memberi taufik kepada saya untuk meneliti dengan detail sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh masa yang singkat dan tergopoh-gapah ini, supaya matlamat pengajaran subjek ini di kuliah syariah dapat dicapai. Pihak kuliah syariah sedang berusaha kepada para mahasiswinya agar mempelajari pengajian sirah baginda bersih. Nampak? Ini negara Arab negara Arab pun nak bagi minat minat belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu masa pernah dekat Bukit Antarabangsa, saya pernah didatangi orang, dia kata masa sebelum saya nak ngajar sirah Nabi itulah, dia kata, "Ustaz, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kenapa pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam dia nak cakap boring tu tak adalah, tapi dia kata kita ni banyak tidur je lah, Ustaz." Dia kata kita ni banyak tidur, belajar sirah ni mesti tidur. Ada kenapa? Yalah, maklumlah kita memanglah ada buku, tapi bila kita baca ataupun dengar ustaz baca, last sekali mata ni kuyu, mata lebih sedap nak tidur. Lalu saya pun cakap dengan dia, "Ustaz, sebenarnya sejarah Nabi ni macam mana? Nak tahu tak macam mana?" Lah dia yang tanya tu sebab dia tahulah saya mengajar dekat dekat Radio Hakim tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi cakap, sirah Nabi tuan, apa pandangan tuan tentang sirah Nabi? Dia kata sirah Nabi sejarah hidup Nabi. Lepas tu saya kata, sejarah hidup Nabi tu apa tujuan kita belajar? Yalah, kita tahulah macam mana sejarah hidup Nabi. Kalau saya tanya tu, kenapa belajar sirah Nabi? Agak-agak lebih kurang sama lah jawapan. Sebab hidup Nabi lah kita kena tahu, sirah hidup Nabi kita kena tahu macam mana cara. Baik, saya jawab, kita nak tahu Islam, itulah dia Nabi. Kenapa kita tahu sirah Nabi SAW? Sebab kita nak tahu Islam. Itulah jawapannya. Kalau kita nak tahu Islam, kita tak tahu sejarah hidup Nabi, kita tak tahu Islam. Mungkin ada kata, "Ustaz, kita belajarlah fiqah." Kita belajar fiqah kerana fiqah itu telah keluarkan hukum hakam. Tapi macam mana datangnya hukum hakam itu? Hukum hakam itu datang kerana diistimbatlah daripada Quran hadis. Ya, bagaimana Al-Quran dan hadis itu timbul? Ialah Al-Quran dan hadis itu kita punya sandaran. Ya, tapi bagaimana ayat Al-Quran turun, kenapa? Kerana sirah Nabi. Masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam turunlah ayat-ayat Al-Quran apabila berlaku sesuatu perkara. Dan apabila berlaku sesuatu perkara, keluarlah perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Itulah dia ayat Al-Quran. Itu dah wahyu Allah SWT. Yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Al-Hadis. Jadi mana yang dulu? Sirah Nabi dahulu. Maka nak tahu Islam, belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan nampak bagaimana keluarnya hukum, bagaimana keluar ayat Al-Quran, bagaimana keluar perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang itu mudah-mudahan menjadi pemahaman lagi pada pengajian yang akan datang. Insya-Allah usaha untuk belajar. Kalau boleh saya ajak diri saya dan semua, kalau tak pernah khatam sejarah hidup Nabi SAW, azam untuk khatam kitab ni.
Saya tu terang kata, buku ni paling simple. Dalam banyak-banyak kitab sirah Nabi yang saya jumpa, ini paling simple tadi. Yang kedua, kalau nak lihat dia, yang keduanya, sirah Nabi yang ada dalam buku ni, dia bukan sekadar sirah, tapi dia ada pengajaran dan pedoman. Itu yang luar biasa ni. Kalau kita cari buku sirah, selalunya sirah je, tapi ni ada pengajaran dan pedoman. Itu luar biasa. Kalau nak up lagi, ada satu lagi kitab, iaitu dipanggil Fiqhus Sirah. Itu Dr. Said Ramadan Al-Buti. Tapi kitab tu tebal lagi. Ni nipis je. Subhanallah, ni rahsia banyak, ini kelebihan banyak dan keistimewaan banyak. Mudah-mudahan kita berniat untuk dapat mengkhatamkan kitab ini, insya-Allah. Azam ya? Ni ke azam 40 hari. Azam kita nak baca sama-sama kitab ini. Mudah-mudahan kita tahu agama, mudah-mudahan kita rasa nikmatnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita mengingati seorang yang paling mulia dalam kehidupan sejarah manusia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Tapi nampak gayanya kita tangguhlah ni. Ramadan hampir tiba. Mudah-mudahan Ramadan yang datang pada tahun ini adalah Ramadan yang paling baik untuk kita. Walaupun kita berada dalam musim Covid, pandemik ke endemik ke, mudah-mudahan Ramadan tu tak berubah walaupun apa pandemik ke endemik. Yang penting apa perasaan kita menyambut Ramadan, dan apa kelebihan, apa peluang yang kita rebut di dalam bulan Ramadan yang akan datang nanti, insya-Allah aminin. Sebelum itu, jangan tinggalkan juga peristiwa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, dalam bulan Sya'ban, adalah salah satu peristiwa besar yang berlaku juga kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban, ketika mana Nabi sallallahu sedang tidur di rumah bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Sayyidatina Aisyah bangun menyapa tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak terlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam otaknya memikirkan, suami ini pergi bini lain ke? Iaitu Sayyidatina Aisyah memikirkan Rasulullah pergi rumah isteri lain, sehingga kan Sayyidatina Aisyah keluar waktu malam untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni punyalah kuat ni cemburu isteri. Keluar cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan perkuburan Baqi'. Nabi SAW berada di perkuburan Baqi'. Nabi berdoa kepada Allah SWT. Aisyah ada di belakang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah turunkan doa Nabi. Lepas tu ya Aisyah, ta'ali, wahai Aisyah, kemari. Lalu Rasulullah pegang tangan Sayyidina Aisyah. Rasulullah terus bawa ke rumah. Sampai ke rumah, Nabi kata, ya Aisyah, i'lami hadhil lailah, adakah kamu tahu malam ni malam apa? Maka Sayyidina Aisyah kata, la ma adri, aku tak tahu. Maka Nabi kata, inna hadhil laila lailatun nisfi min Sya'ban, malam ini adalah malam Sya'ban. Inna Allah yattali'u ala jami'i khalqih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada seluruh para hamba-Nya. Ada sesiapa yang minta ampun kepadanya, Allah akan ampunkan dosanya. Ada sesiapa yang minta hajat, Allah akan tunaikan hajatnya. Ada sesiapa yang minta dia dijauhkan daripada azab, Allah SWT akan jauhkan azabnya. Dan ada sesiapa yang minta masuk syurga, Allah SWT akan masukkan dalam syurganya. Kecuali beberapa orang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya Nabi sebut orang yang suka meminum arak, orang yang suka memakan rasuah, orang yang makan riba, orang yang membuat zina, orang yang suka minum arak, orang yang buat syirik. Itu semua orang yang tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah malam 15 Sya'ban. InsyaAllah orang Melayu kita menghidupkan pada malam 15 Sya'ban dengan membaca 3 kali surah Yasin. Dengan niat 3 itu, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat-niatnya, kemudian adalah disampaikan tazkirah. Itu lebih baik daripada hanya membaca surah Yasin tanpa ada nasihat. Setelah itu, seperti mana saya belajar di bumi Hadramaut Yaman, persis macam mana hidupnya orang Melayu. Sebab itu ulama Hadramaut dan ulama tanah Melayu
hidup mereka lebih kurang sama, amalan mereka lebih kurang sama. Apa yang ada pada orang Melayu kebanyakannya ada pada para alim ulama, keturunan habaib, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Hadramaut Yaman, tempat saya pernah menuntut ilmu di sana. Kita punya sanad ilmu kita banyaknya sampai ke sana. Sebab itu orang Hadramaut dengan orang Melayu ini lebih kurang sama. Macam mana Sayyidina Umar mengambil balik orang lari daripada murtad tadi, akhirnya mereka memeluk Islam. Orang penduduk Yaman memeluk Islam tanpa perang, sama juga dengan tanah Melayu masuk Islam perang kerana dakwahnya ulama-ulama, khusus daripada ulama Hadramaut. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Insya-Allah mudah-mudahan dapat bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda pendahuluan keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pengajian yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.